Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk syarat-syarat pengaku, iaitu syarat-syarat bagi mukirun. Baiklah, sebelum itu dalam Islam kita dituntut untuk menegakkan keadilan berdasarkan surah An-Nisa yang bermaksud surah An-Nisa ayat 135 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi, iaitu mendatangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabat kamu. Dalam menegakkan keadilan, al-ikram merupakan satu perkara yang sangat penting. Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi seorang pengaku, iaitu mukirun. Pertama sekali, seorang pengaku mestilah seorang yang baligh, berakal dan mengaku dengan pilihan. Baligh bermaksud cukup umur atau dewasa menurut pandangan Islam. Biasanya apabila mencapai umur 12 ke 15 tahun bagi seorang lelaki dan 9 ke 12 tahun bagi seorang perempuan. Seorang yang tidak waras tidak diterima, tidak sah ikrarnya. Ada satu kisah, iaitu kisah Maiz yang masyhur. Dia telah mengaku kepada Rasulullah bahawa dia telah berzina. Dan apabila Rasulullah bertanya kepadanya, adakah dia seorang yang waras? Dan dia mengaku bahawa dia adalah seorang yang waras. Jadi dia telah dijatuhkan hukuman rajam. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa kewarasan adalah sangat penting. Sangat penting. Adalah syarat yang sangat penting bagi pengaku. Yang kedua, pengaku mestilah berada dalam keadaan waras dan tidak mabuk. Yang pertama sekali, waras, tak gila, dan seterusnya tidak mabuk. Mabuk ni terbahagi kepada dua, iaitu mabuk yang dibolehkan atau mabuk yang tidak dibolehkan. Mabuk yang dibolehkan, sebagai contoh, dia tidak mengetahui bahawa sesuatu yang diminum itu menyebabkan dia mabuk, ataupun dia meminum ubat lalu dia mabuk. Yang tu keadaan mabuk yang dibolehkan. Tetapi dalam keadaan ini, mabuk yang tidak dibolehkan adalah mabuk kerana arak ataupun dadah. Dadah hukumnya dikiaskan kepada arak. Dikiaskan kepada arak berdasarkan illah memabukkan. Bagi seorang yang mabuk, bagi mabuk yang dibolehkan, dia tidak dituntut untuk menunaikan hak-hak Allah, kecuali apabila setelah dia menyadarinya, setelah dia sedar, dia perlu menunaikannya. Okey, baiklah. Seterusnya, pengakuan yang dibuat hendaklah bukan tohmahan. Maksudnya bukan tuduhan. Bukan tuduhan yang tak berasas. Kerana apabila pengakuan yang dibuat itu merupakan satu tohmahan, maka kebenaran yang diucapkan daripada mulutnya, yang keluar daripada mulutnya adalah diragui. Dan diragui juga dari segi kejujurannya. Seterusnya, yang keempat. Pengaku mestilah orang yang tidak ditahan haknya. Baiklah, dalam kes hudud dan kisos, pengakuannya boleh diterima kerana kes ini tidak melibatkan harta. Sebagai contoh, apabila seorang pencuri, apabila dipotong tangannya, maka apabila dihukum, supaya dipotong anggotanya, contoh dipotong tangannya kerana kesalahan mencuri, maka tangannya sahaja yang dipotong. Harta yang dicurinya itu pula tidak perlu dipulangkan. Pengaku mestilah seorang yang tidak ditahan haknya. Individu yang ditahan hak tidak dibenarkan membuat pengakuan terhadap hutang yang telah timbul dalam suatu urus niaga. Jadi dekat sini,
seorang yang ditahan haknya dalam kes hudud dan kisos, pengakuannya boleh diterima. Hudud ialah kesalahan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukumannya. Hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah ada 6 jenis jenayah, iaitu zina, tuduhan zina, mencuri, minum minuman yang memabukkan, merompak atau hirabah dan murtad. Jadi ada 4 syarat bagi seorang pengaku apabila dia mengaku kesilapannya. Jadi keempat-empat syarat ini hendaklah dipenuhi, kerana jika tidak dipenuhi, pengakuannya tidak akan diterima. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.